Buletin Didik 11 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Temuduga graduan pendidikan lepasan Universiti Awam UA kelahiran Sabah dan Sarawak bagi pengambilan tahun 2020 akan diadakan selewat-lewatnya pada minggu ketiga April ini. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP dalam kenyataan medianya memaklumkan bagi tujuan itu hanya graduan yang mendapat kelulusan senat universiti atau bergraduasi sebelum atau pada 18 Ogos 2020 akan dipanggil untuk temuduga. Bagi semua graduan yang bergraduasi selepas tarikh itu, mereka akan dipertimbang untuk pengambilan tahun 2021. Kaedah temuduga akan dimaklumkan dalam masa terdekat. SPP menyarankan calon bersedia dan sentiasa melayari laman sesawang dan platform media sosial rasminya bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan urusan temuduga itu. Bak kata pepatah, berbudi pada tanah pasti akan mendapat hasilnya. Bermula dengan projek pertanian kecil-kecilan dengan objektif utamanya untuk tujuan pembelajaran dan keceriaan. Kini hasil tanaman sayur-sayuran yang diusahakan Sekolah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat Johor sudah mampu mengaut keuntungan jualan yang dapat menambah dana sekolah. Projek tanaman ini adalah inisiatif guru-guru Sekolah Islam Hidayah yang mengusahakannya ketika tempoh PKPB dan PKPP di negeri Johor tahun lalu dengan bermodalkan RM3,000 hasil sumbangan ibu bapa dan masyarakat sekitar. Sayur-sayuran ini ditanam di sekitar kawasan sekolah yang secara tidak langsung mewujudkan suasana hijau menyegarkan mata memandang. Pada fasa pertama tahun lalu, mereka menanam 200 pokok timun jepun dengan bantuan Jabatan Pertanian yang menyediakan peralatan khusus untuk projek pertanian bandar. Ada 3 kaedah pertanian yang kita jalankan kat sini, iaitu yang pertama adalah kaedah Nutriport. Ini adalah kaedah Nutriport yang kita tanam salad dan juga kobis. Dan di sini adalah kaedah aquaponik. Aquaponik ni adalah kita menggunakan air ikan, di mana dalam kolam ini ada ikan yang mana airnya dialirkan ke saluran ini untuk memberi baja kepada pokok, dan di sana adalah kaedah fertigasi. Kini selepas 6 bulan projek tanaman sayur-sayuran mereka ini sudah 3 kali dituai hasilnya. Antara sayuran yang ditanam ialah cili padi, kobis, kacang panjang, tomato, salad, sawi dan bayam. Saya suka sekolah di Sekolah Rendah Islam Hidayah Batu Pahat kerana ada banyak sangat tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, pokok mulberry. Sangat sedap. Ini adalah pokok jambu air. Ini adalah pokok ciku. Lebih membanggakan, hasil tanaman yang diusahakan sekolah ini juga diberi kepada pihak kantin sekolah untuk digunakan dalam menu makanan murid-murid. Bukan sahaja percuma, malah sihat dan berkhasiat kerana sayur-sayuran ini menggunakan 100% baja organik. Projek ini juga turut diusahakan bersama bantuan ibu bapa yang mempunyai pengetahuan dalam bidang pertanian. What colour is this tomato? Red. Alright, spell red. R-E-D. Red. What colour is this? Green. Alright, spell green. G-R-E-E-N. Excellent work. Bukan sahaja projek tanaman sayuran, sekolah ini juga mempunyai kandang burung merak. Malah mereka turut mengusahakan ternakan lebah kelulut. Menurut Cikgu Rosita, ia juga telah membantu guru-guru subjek sains menjelaskan proses pendebungaan kepada murid-murid kerana lebah kelulut gemarkan bunga timun jepun yang ditanam. Penularan COVID-19 bukan penghalang untuk sekolah meneruskan program kerohanian dan keagamaan dalam kalangan guru dan pelajar. Lebih menarik lagi, program terbabit turut disertai oleh ibu bapa yang dilakukan secara maya. Antara sekolah yang mengambil inisiatif itu Sekolah Menengah Agama An-Nur Benut di Pontian, Johor. Menurut pemangku pengetua sekolah itu, Nur Kamariah Abdul Samad, idea tercetus apabila melihat kesedihan pelajar di asrama yang tidak dapat bertemu dengan ibu bapa susulan penularan COVID-19. Apabila anak-anak asrama yang sekian lama yang akan menduduki peperiksaan SPM, peperiksaan besar tetapi tidak dapat menyentuh tangan ibunya, pelukan ibunya, pelukan ayahnya. Jadi di situ membuat anak-anak agak rasa sayu hati, dan saya laksanakan
program ini dan memberi peluang kepada ibu mendoakan anak-anak, bercakap bersama anak-anak, dan begitu juga anak-anak juga dapat bercakap dan minta ibu bapanya mendoakan dia sebelum dia sepanjang dia menduduki peperiksaan SPM. Tambah kamarih lagi, program kerohanian itu adalah aktiviti harian pelajar dan guru. Namun sejak pandemik COVID-19, program perdana membabitkan ibu bapa perlu dilakukan secara persidangan maya. Bagi saya sangat bersyukur kepada cikgu-cikgu kerana buat program solat hajat dan bacaan Yasin. Sebab kami semua dapat lihat muka mak ayah kami yang kami sangat rindu. Alhamdulillah, ianya memberikan kelebihan, memberikan kebaikan kepada seluruh ahli pihak sekolah, di mana ibu bapa dan anak-anak dapat berhubung walaupun melalui alam maya. Anak-anak alhamdulillah dapat melihat muka ibu bapa mereka, dapat mendengar nasihat daripada ibu bapa mereka sebelum memasuki ke Dewan Peperiksaan. Satu pujian saya berikan kepada pihak pentadbir kerana telah berjayakan satu program yang telah berjaya memberikan satu penghargaan ataupun apresiasi kepada kami, yakni pelajar. Seperti yang kita tahu, waktu COVID ni satu kekangan untuk para pelajar sama untuk pulang ke rumah. Jadi program tersebut merupakan satu platform yang terbaik untuk kami bersemuka dengan ibu bapa kami walaupun tidak secara fizikal. Pelajar berharap inisiatif yang diambil oleh pihak sekolah itu dapat diteruskan bukan hanya khusus kepada yang mengambil peperiksaan umum. Usaha sekolah itu juga perlu dicontohi kerana sokongan ibu bapa terhadap murid yang bersekolah di asrama penuh amat diperlukan untuk memberi motivasi kepada mereka. Teleport cabang logistik di bawah AirAsia Digital meneroka penggunaan drone untuk menghantar barang daripada platform e-dagang AirAsia yang dijangka mewujudkan peluang pekerjaan baru termasuk kepada mereka yang kehilangan pekerjaan dalam industri penerbangan. AirAsia Group berhad memaklumkan Teleport bekerjasama dengan Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia MAGIC, Sekretariat Utama Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional NTIS untuk melancarkan sandbox penghantaran melalui drone di kawasan bandar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin melahirkan rasa teruja melihat kejayaan demonstrasi khidmat penghantaran kurier dan barangan menggunakan drone di Cyberjaya baru-baru ini. Menerusi laman sosial Facebooknya, beliau berkongsi teknologi itu bakal dilaksanakan di bandar-bandar utama. Pada demonstrasi diadakan itu, Khairy menerima baju T dipesan dengan cepat dan selamat yang diterbangkan dari lokasi lebih 5 km dalam masa sekitar 4 minit. Projek rintis perkhidmatan penghantaran pesanan dari platform e-dagang AirAsia menggunakan drone automatik akan dilaksanakan melalui pendekatan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengoperasian drone yang diuji baru-baru ini mempunyai keupayaan visual line of sight. Ia membolehkan penerbangan serta penghantaran dilakukan dengan lebih selamat. Fasa pertama projek di Cyberjaya itu bertujuan menilai keupayaan, pengalaman, proses, kelulusan, kesediaan drone dan pengembangan perkhidmatan oleh pengendali drone. Bersua kembali, cuaca panas dan kering yang melanda Kelantan ketika ini menyebabkan paras Sungai Kelantan di kawasan Kuala Krai mulai cetek dan susut 50% berbanding biasa. Tinjauan sepanjang 2 km sungai berkenaan mendapati hampir separuh daratan pasir kelihatan sekaligus menjejaskan operasi bot penumpang yang berulang-alik menyeberangi sungai berkenaan.
Cuaca panas dan kering yang melanda Kelantan sejak Januari lalu, terutamanya di Kuala Krai menyebabkan sungai menjadi cetek dan timbul batuan yang sebelum ini ditenggelami air. Akibatnya hampir 100 penduduk sepanjang sungai berkenaan tidak dapat membawa bot persendirian sama ada bagi tujuan perubatan, akademik mahupun perniagaan. Menurut pemandu bot Muhammad Nasir Muhammad Daud, sungai cetek menyebabkan 5 daripada 10 syarikat pengendali terpaksa menghentikan sementara perkhidmatan. Dalam 10 buah gitu ada. Jadi daripada 10 ni Setengah jalan. setengah je Jalan. setengah saja. Jadi ialah nak cari rezeki susah lah. Susahlah. Jadi tak banyak orang yang boleh. Tak banyak orang boleh bawa lah. Saya suruh pasir, bayar pasir, batu apa, canggu-canggu dari sungai tu. Bagi seorang pengguna Muhammad Hilal Hazwan Ismail, dirinya dan keluarga berdepan kesukaran ekoran fenomena sama. Memandangkan kebanyakan pengusaha bot enggan mengambil risiko kerosakan kenderaan jika penyeberangan sungai diteruskan. Kalau menggunakan laluan air, sukar jugalah sebab dia air cetek. Dia bot tak boleh nak lalu lah, sakut di pasir lah. Kalau menggunakan feri, mungkin setakat ni boleh guna lagi. Tapi kalau air semakin surut lagi, mungkin feri pun akan terlega. Jadi susahlah nak beralih, nak beli barang dan sebagainya. Mungkin nanti akan susah jugalah. Buat masa sekarang ni boleh lagi. Kita pada minggu lepas telah menerima informasi daripada Meteorologi Malaysia mengatakan bahawasanya Kuala Krai terlibat dengan gelombang haba. Mana kita dalam musim panas dan kesan daripada suhu yang agak panas menyebabkan sungai utama Kuala Krai, Sungai Kelantan berlaku penurunan paras air sehingga 50% lah. Dan akibat penurunan tersebut menyebabkan pasir-pasir Sungai Kelantan timbul dan menyukarkan pergerakan bot dan juga motor galah dalam menjalankan operasi. Katanya sekiranya paras sungai semakin surut, lebih 1,000 penduduk di 9 buah kampung dalam kawasan Gucil bakal terperangkap. Antara kampung yang terjejas termasuklah Mambung, Sungai Rimau, Johor, Pasir Linggi, Batuan dan Kampung Bahagia. Mereka terpaksa menggunakan laluan darat membabitkan kawasan ladang getah melalui jalan balak sejauh 40 kilometer. Mana-mana individu bukan bumi putera yang tidak memperoleh kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu boleh memohon jawatan Konstebel Polis Diraja Malaysia PDRM. Pelonggaran syarat itu bagi membolehkan lebih ramai bukan bumi putera menyertai pasukan itu pada pengambilan khas bukan bumi putera yang dibuka mulai 18 Mac hingga 31 Mac ini. Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata, bagaimanapun sekiranya mereka melepasi temuduga dan dilantik, individu terbabit perlu mengambil semula peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM bagi subjek berkenaan dalam tempoh 6 tahun. Jika sekiranya dalam tempoh 6 tahun itu masih lagi gagal untuk mendapatkan kredit dalam bahasa Malaysia ini, maka tidak ada jalan lain, khidmatannya akan ditamatkan. Pemohon bukan bumi putera yang pernah membuat permohonan sebelum ini perlu membuat permohonan baharu. Keutamaan diberikan kepada pemohon yang boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Cina, bahasa Tamil dan lain-lain bahasa ibunda. Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang e-pengambilan pdrm.rmp.gov.my. Pemohon juga perlu memenuhi syarat lain, antaranya kelayakan fizikal iaitu tinggi sekurang-kurangnya 163 cm bagi lelaki, manakala 157 cm bagi wanita selain indeks jisim badan BMI di antara julat 19 hingga 26. Datuk Ramli berkata pengambilan khas bagi orang asli untuk menyertai PDRM turut dibuka bagi semua jawatan termasuk Inspektor Polis Grade YA13, Konstebel Polis YA1, Konstebel Polis Orang Asli Grade YP1 dan Konstebel Polis Grade YT1. Bagi pengambilan khas orang asli terdapat pelonggaran syarat bagi ketinggian iaitu 160 cm bagi lelaki dan 155 cm bagi wanita. Bahagian Regulatori Farmasi Negara MPRA, Kementerian Kesihatan KKM menggesa orang awam untuk mengelak daripada membeli dan menggunakan produk kosmetik FS Turmeric Cream. Ini kerana produk terbabit dikesan mengandungi racun berjadual iaitu merkuri dan betamethasone 70 valerate yang boleh memudaratkan kesihatan.
Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, produk yang mengandungi betamethasone 17 valerate tanpa pengawasan profesional kesihatan boleh menyebabkan kesan sampingan tidak diingini. Antaranya bahagian kulit muka yang disapu menjadi nipis dan mudah mengalami iritasi, berjerawat selain meningkatkan risiko untuk diserap ke dalam sistem peredaran darah yang boleh membawa kesan mudarat. Merkuri pula dilarang di dalam produk kosmetik kerana ia boleh diserap masuk ke dalam badan dan menyebabkan kerosakan buah pinggang serta sistem saraf. Ia juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak yang masih kecil atau belum lahir. Jelas Tan Sri Dr. Nur Hisham, notifikasi produk kosmetik berkenaan telah dibatalkan oleh Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi KKM. Justru, FS Turmeric Cream tidak lagi dibenarkan untuk dijual di negara ini. Penjual dan pengedar produk terbabit diminta untuk menghentikan penjualan dan pengedaran serta-merta. Penjualan dan pengedaran produk itu melanggar Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama. Sama ada kita seorang pelajar yang kabur ataupun terlupa, kurang jelas ataupun hilang pemahaman kita tentang sekolah, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab proses pembelajaran akan berlaku pada perkara yang ketiga, iaitu setiap pelajar apabila kembali ke sekolah mesti tahu tentang objektif mereka ke sekolah. Kenapa kita pergi ke sekolah? Okey, kepada ibu bapa, anda masih lagi seorang frontliner kepada proses PDP di sekolah dan juga PDPR di rumah. Aktivis Pakistan yang juga pemenang Hadiah Nobel Keamanan Malala Yousafzai menjalinkan kerjasama dengan syarikat teknologi Apple. Kerjasama itu membabitkan penghasilan kandungan drama dan dokumentari bagi perkhidmatan penstreaman televisyen Apple TV+. Kesemua kandungan itu memfokuskan kepada wanita dan kanak-kanak. Maka tidak hairanlah siri dan animasi melibatkan kelompok itu turut diketengahkan. Apple dalam kenyataannya memaklumkan perjanjian bertahun-tahun bersama ikon kemanusiaan itu adalah bagi memberi inspirasi kepada masyarakat global. Sebelum ini, Malala menjadi perhatian Taliban apabila wanita berkenaan lantang memperjuangkan hak pendidikan bagi kanak-kanak. Ekoran itu pada 2012, Malala berdepan cubaan bunuh selepas ditembak di bahagian muka berhampiran mata kiri dan kemudian menembusi leher. Atas pengorbanan itu, beliau menerima Hadiah Nobel Keamanan 5 tahun kemudian. Tidak wajar jika pusat beli belah dibenarkan beroperasi tetapi pintu sekolah dikunci. Itu tegas pakar pendidikan di Pejabat Wilayah UNICEF, Amerika Latin dan Caribbean, Ruth Custard, terhadap kepimpinan Panama. Katanya kajian jelas membuktikan institusi pendidikan itu amat penting dalam perkembangan emosi dan fizikal kanak-kanak. Sehingga Mac ini, genaplah setahun kanak-kanak di negara Amerika Latin itu dinafikan hak mendapatkan akses pendidikan. Menurut Custard, jika perkara ini tidak diatasi, mereka bukan sahaja ketinggalan dari sudut pencapaian akademik semata-mata, malah berdepan risiko dieksploitasi. Psicosocial. Los niños han tenido durante un año encerrados niveles de estrés y angustia increíbles. Se han incrementado los casos de violencia. El tema no solo de maltrato, pero el tema de abuso sexual, el tema de embarazo adolescente, ¿sí? Se han incrementado en muchos sitios, incluso ha habido casos de suicidio de jóvenes. Entonces, untuk itu, UNICEF mencadangkan langkah keselamatan boleh diaplikasikan dalam pembukaan sekolah. Misalnya, mewajibkan pemakaian pelitup muka, penjarakan sosial dan sanitasi. Jika lambat bertindak, dikhawatiri bilangan kanak-kanak yang mahu kembali ke sekolah menjunam. Se estima que por lo menos 3 millones de niños en esta región no volverán nunca a clases. Mientras más se alargue este periodo de cierre, menos probabilidades habrá de que muchos niños vuelvan. Tambahnya, sekolah merupakan institusi di mana kanak-kanak boleh mendapatkan makanan berkhasiat sekaligus membuka kepada akses servis kesihatan, imunisasi dan perlindungan. Dalam hidup kita sebagai manusia,
keadaan fiziologi kita akan mempengaruhi psikologi dan vice versa. Maknanya psikologi juga akan mempengaruhi fiziologi. Dia memang berkait rapat, tak boleh dipisahkan. Kalau keadaan fiziologi kita tidak tip-top, ya. Ahli Perniagaan Amerika Syarikat Warren Buffett menyertai golongan eksekutif dengan nilai kekayaan bersih melebihi $100 bilion Amerika atau bersamaan 411.3 bilion ringgit. Majalah Forbes melaporkan kekayaan bersih dimiliki Buffett sebaris dengan golongan eksekutif lain termasuk Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault dan Bill Gates. Harga saham syarikatnya Berkshire Hathaway mencapai tahap tertinggi semalam, sekaligus mendorong kekayaan Buffett mencecah $100.3 bilion atau 412.5 bilion dolar. Buffett, 90 tahun yang dikenali sebagai Oracle of Omaha, adalah seorang daripada eksekutif paling berjaya dan dihormati sepanjang masa. Menurut Forbes, konglomerat Berkshire Hathaway memiliki lebih 60 syarikat termasuk agensi insurans AS Geico dan pembuat bateri Duracell. Buffett juga dikenali sebagai penderma yang murah hati selepas menderma lebih $41 bilion terutamanya kepada Yayasan Gates dan Yayasan anak-anaknya. Gaya bebas luncur salji mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubair. Salam hormat dan Assalamualaikum. No Van Gogh. The top is crowded, everybody can't go. The legends only made when the game's close. Take the sheet, this fire inside gon' burn a bit. They ain't in my bracket, don't let them back in the tournament. Back against the ropes, where there's hope.